أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang berlalu bagi kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pada Ramadan yang akan datang 1442 Hijrah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan yang diberikan, yang ditakdirkan pada Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua yang beri salam, Hakim Arfani, Ruslina Ayub, Samiza Jalil, Siti Nur Aisyah, Hajah Maskana, Siti Zubaidah, Nur Lili, Hajah Rosni, Maskana, dan semua yang beri salam, hamba menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada hari ini kita dihimpunkan pada Yaumil Jumaah, hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kerahmatan, hari yang penuh dengan kegembiraan, yang pada hari ini tuan-tuan, sekiranya berlaku Yaumil Qiyamah, hari kiamat, maka setiap hari Jumaat Allah Ta'ala melepaskan begitu banyak ahli-ahli neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari Jumaat, maka keluarlah ahli neraka dan bersujudlah mereka kepada Allah, mengharapkan rahmat, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari Jumaat juga Allah Ta'ala melebarkan, para malaikat melebarkan sayapnya dan untuk menjemput, memanggil dan mereka-mereka yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibawa kepada telaga Al-Hayat, telaga-telaga untuk dimandikan mereka sebelum dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah ibarat yang kita boleh ambil daripada kefahaman ini? Mudah-mudahan pada hari ini, pada Yaumil Jumaah tuan-tuan, kita juga keluar daripada dosa-dosa, keluar daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semalam. Dan pada hari Jumaat tuan-tuan, mudah-mudahan kita masuk pada hari ini, kita mendapat pengampunan, kita mendapat kerahmatan dan kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mendengar pula satu nasihat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkenaan tajuk yang begitu best, 4 perkara secara zahirnya satu fadilat. Dan 4 perkara ni kalau kita tengok dari sudut zahiriah, banyak kelebihan, banyak fadilat, tak dapat dinafikan. Namun secara maknawinya atau secara batinnya, ia sebenarnya satu kewajiban. Kalau kita pandang dari sudut zahir, dia ada fadilat, dia ada kelebihan. Tapi kalau kita pandang dari sudut maknawinya atau kebatinannya, atau pandang dari sudut sirnya, maka ada kewajiban yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh yang paling mudah tuan-tuan, baca Quran ada fadilat, ada kelebihan. Tetapi mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Quran, kewajipan. Berapa ramai yang semata-mata mengambil fadilat tetapi meninggalkan kewajiban? Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, termasuk saya sendiri. Berapa ramai di antara kita fadilat diambil, baca surah tu, baca surah ni,
Masuk hari Jumaat, baca surah Al-Mulk, baca surah Yasin dan sebagainya. Bagus, fadilat. Tapi kita lupa, kewajiban yang paling besar membaca Al-Quran itu mengambil isi kandungannya, memahami pengertiannya, mengikut apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang ditegurnya, dan tak dapat tidak secara mudah tuan-tuan. Bila mana kita baca Al-Quran, yang wajibnya apa? Ikut apa yang kita baca dan kita fahami. Inilah kegagalan yang sering berlaku pada kehidupan kita. Jadi sebelum kita nak masuk dengan lebih mendalam, apa khabar anda pada pagi ini? Dah lama dah tak tanya soalan ni. Nak tengok tuan-tuan dah lupa ke, atau tuan-tuan dah lalai daripada menjawab soalan begini. Jadi saya suka tuan-tuan menjawab di ruangan komen dengan didikan ataupun pelajaran yang telah kita belajar sebelum daripada ini, supaya kita tak lupa apa perjalanan kehidupan yang kita lakukan. Ya Allah, aku masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya nak tahu juga apa khabar batin anda pada pagi ini. Ini soalan penting tuan-tuan, soalan basic. Semalam 2 hari saya belajar bersama Datuk Ira Dr. Haji Azad Osman. Tuan-tuan, siapa nak tahu apa soalan-soalan best yang saya belajar selama 2 hari itu, yang mengakibatkan pembakaran demi pembakaran, peluapan demi peluapan, meletup otak ni tuan-tuan selama 2 hari belajar. Dan hari Rabu daripada pagi sampai ke malam, hari Khamis daripada pagi sampai ke petang. Dok mengajar kepada kami satu ilmu-ilmu yang kadang-kadang benda tu basic je tuan-tuan. Tapi betul lah apa yang saya pegang, dan saya harap ilmu ni pun tuan-tuan pegang, dan apa yang kami dididik tuan-tuan, benda tu is very powerful. Saya pegang kepada satu sistem, back to basic is very powerful. Kembali kepada asas, benda tu terlalu power. Jadi selama 2 hari ni, apakah gerak kerja yang kami kena buat, apakah homework yang kami kena siapkan tuan-tuan? Dok tanya banyak soalan lah daripada beberapa sesi itu. Antara soalan-soalan yang kami kena jawab, yang pertama, kenapa kau buat bisnes ni? Kenapa kau buat program ni? Seolah-olah dia mengimbau balik kita pada awal. Pada awal betul-betul waktu kita nak buat program, saya nak buat program dan sebagainya. Untuk apa kau buat benda ni? Untuk apa? Jadi benda ni tuan-tuan, dia walaupun basic, tetapi dengan basic itu sebenarnya banyak mengajar kita dari mana kita bermula, ke mana kita nak pergi, dan di manakah the end yang kita nak capai. Sama juga soalan yang saya tanya pada tuan-tuan, apa khabar batin anda? Supaya apa? Perjalanan kita yang pernah kita belajar sebelum daripada ini. Bagi tuan-tuan yang tak tahu jawaban, tulis, ya Allah, kalau saya tanya apa khabar batin anda, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Nur Hayati yang belanja love. Batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawapan ni, dia kembali kepada asas apa yang kita nak dalam hidup kita, redha Allah. Redha Allah. Jadi soalan yang betul menghasilkan jawapan yang betul. Soalan yang power menghasilkan jawapan yang power. Soalan yang best menghasilkan jawapan yang best. Jelas ke jelas? Sebab tu jangan pandang enteng pada soalan yang saya tanya pada tuan-tuan setiap pagi. Soalan tu boleh menghasilkan spiritual kepahaman yang powerful kalau tuan-tuan dapat menyelami dan dapat menguasai dengan kepahaman yang sebenar. Jelas ke jelas? Okey, baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita menyambung mendengar nasihat daripada, kita dengar pelahari daripada Sayyidina Osman bin Affan berkenaan 4 perkara. Secara zahirnya kelebihan, tetapi secara batinnya kewajipan. Secara zahirnya ada kelebihan, tetapi secara batinnya terdapat kewajipan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Jadi bantu saya untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Mudah-mudahan dakwah ni bertebaran. Kalau boleh tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah biasa tag nama 10 orang, upgrade belajar pula tag nama 10 orang, tak rugi. Mudah-mudahan dengan dakwah yang tuan-tuan buat membantu memberi kesan kepada orang yang kita sayang dengan hidayah kepada ilmu. Dan tiada hidayah bermula melainkan dengan ilmu. Mana dalil? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu dalil. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak orang tu buat baik, dia bagi faham pada agama. Maknanya tiada kebaikan itu melainkan bermula dengan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiada sesuatu kebaikan tu zahir melainkan bermula dengan ilmu. Diberi faham pada agama. Faham tu ilmu lah. Baik. Pakat-pakat share. Qala al-musannifu arba'atun zahirun. Arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Kata Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, 4 perkara pada zahirnya ada kelebihan, wa batinuhunna, tetapi pada kebatinannya faridatun, terdapat kewajipan. Tulis tajuk ni. 4 perkara pada zahirnya terdapat kelebihan, tetapi pada batinnya ada kewajipan. Sekarang ni kita nak fokus yang mana? Nak fokus yang fadilat ke atau nak fokus yang wajib? Jawab di ruangan komen. Saya ulang balik. Kalau kita dah belajar berilmu ni, bermula hari ini, adakah kalian nak fokus semata-mata kelebihan atau kita nak menjaga kewajipan? Apa dia? Yang pertama, standby. Mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Yang pertama tulis di ruangan komen. Yang pertama apa dia? Mukhalatatus salihina fadilatun. Berkawan dengan orang soleh, berakrab dengan orang soleh, satu kelebihan. Tetapi wal iqtida'u bihim faridatun. Tetapi ingat, mengikut jejak langkah orang soleh satu kewajipan. Ulang balik agar tuan-tuan tak terlepas. Berkawan dengan orang soleh satu kelebihan. Tetapi mengikut apa yang dilakukan orang soleh satu kewajipan. Berkawan dengan orang alim satu kelebihan. Tetapi mengikut apa yang dilakukan, apa yang dihidupkan, apa yang dicontohkan oleh orang alim, satu kewajipan. Yang ni yang kita terlepas pandang. Hari ni tuan-tuan, kalau kita buka handphone, semak scroll Facebook, kita punya contact number, berapa ramai para asatizah, berapa ramai para ustazah yang sempat kita save nama mereka, nombor mereka, dan kita telah bertemu dengan mereka, dan kita telah menjadikan mereka sebagai sahabat, kawan. Ya, walaupun martabat mereka masih lagi guru, tapi kalau ada masalah, telefon. Bermakna Allah Ta'ala beri kepada kita kelebihan daripada orang lain. Orang lain tuan-tuan nak telefon ustazah, segan lah. Kalau aku nak call ustazah ni. Tetapi kita ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Kelebihan apa dia? Ada akses yang direct. Bagus. Siapa pun tak nafi. Kalian berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan para asatizah, berkawan dengan para ulama, berkawan dengan orang alim, ia merupakan satu kelebihan. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat tuan-tuan, kelebihan tu tak cukup. Jangan terpedaya dengan semata-mata kelebihan, tetapi di sebaliknya ada kewajipan. Tulis. Saya nak kalian tulis ayat ni. Jangan terpedaya dengan semata-mata kelebihan, tetapi di sebaliknya ada kewajipan. Apa dia? Berkawan dengan orang soleh, ya kelebihan. Tapi ingat,
Ikutlah. Tengok macam mana cara ustazah tu belajar. Oh macam ni. Ya Allah, mudah-mudahan aku nak ikut. Jangan suruh anak ikut dulu. Ni antara kesilapan yang paling banyak orang buat. Dah? Kau tengok ustazah tu berjaya. Dia mengajar orang. Dan cara dia influence orang. Mak sukalah kau jadi macam tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kita buat program. Kita nak anak kita belajar sebagaimana ustazah tu belajar. Bagus, tak nafi. Tapi tuan-tuan, sepatutnya dakwah bermula daripada kita. Dah? Takut-takut besok maaf. Anak yang masuk syurga dulu, kita entah ke mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda ni kena jelas. Dah? Saya ulang balik apa yang kita belajar poin yang pertama pada hari ni. Berkawan dengan orang alim satu kelebihan. Mengikut jejak langkah orang alim satu kewajipan. Tengok macam mana cara dia beribadah. Macam mana cara dia menyelenggara kehidupan dia. Macam mana cara dia susun perjalanan hidup dia. Macam mana cara dia mentelaah ilmu-ilmu yang dia belajar. Tuan-tuan, dalam hidup ni tak ada istilah kelewatan, tak ada. Kalau ustaz terlewat lah, dah lama dah makcik pun dah, otak pun dah jam kereng. Itu alasan. Itu alasan. Seolah-olah kita mendahulukan Allah Ta'ala dalam setiap tindakan yang kita nak buat. Boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Seolah-olah apa? Kita yang menguruskan alam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil poin yang pertama. Berkawan dengan orang soleh, satu kelebihan. Mengikut jejak langkah orang soleh, satu kewajipan. Jangan abaikan benda ni. Wajib. Yang pertama. Poin yang kedua. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi faridatun. Poin yang kedua. Sambung. Dan membaca Al-Quran itu, nampak keluar dah. Keluar dah. Dan membaca Al-Quran itu fadilatun, ada kelebihan. Tak nafi. Wal amalu bihi faridatun. Dan beramal dengannya apa yang kau baca tu kewajipan. Beramal dengannya satu kewajipan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ni tuan-tuan kita duk pulun kelebihan tu. Siapa pun tak nafi. Tetapi yang kita lupa kewajipan. Yang kita lupa kewajipan. Beramal dengan Quran wajib. Mengikut apa yang dikatakan oleh Al-Quran wajib. Mengikut apa yang disuruhkan Al-Quran wajib. Jadi pada hari ini berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita tak faham, yang kita tak tahu, yang kita tak memahami apakah prinsip yang nak disampaikan kepada kita. Sebagai contoh tuan-tuan. Rahsia Fatihah. Simple je. Fatihah ni hari-hari kita baca. Pagi, petang, siang, malam. Sama ada daripada bacaan yang wajib ketika solat, atau ketika apa-apa keduri ke majlis ke, selalu kita baca suratul Fatihah. Berapa banyak perintah dalam ayat tu yang kita abaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran bagus, baca Fatihah bagus, tapi dalam tu apakah amalan-amalan yang kita abaikan? Sedangkan beramal dengannya itu wajib. Beramal dengannya itu wajib. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ajar buat apa tu? Kepada kau kami menyembah ya Allah, dan kepada kau kami minta pertolongan. Minta pertolongan. Apa Tuhan jawab? Sebab Tuhan jawab ni ilmu lain lah. Ni ilmu lain. Sebab setiap kali kita baca Fatihah tuan-tuan, Allah Ta'ala membalas, Allah Ta'ala menjawab setiap ayat yang kita baca. Siapa yang tak pernah tahu benda ni? Kita semata-mata ambil satu layer fadilat, tetapi kita tak nampak di sebalik itu ada kewajipan. Setiap kali kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan jawab. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan balas. Dalam baca Bismillah tak ada, walaupun Bismillah tu wajib ayat pertama. Tapi bermula Alhamdulillah, Allah Ta'ala balas apa yang kita baca. Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala jawab. Siapa yang secara jujurnya masih lagi tak tahu benda ni. Sebab apa? Di sebalik jawaban Allah Ta'ala itu ada kewajipan.
Dah? Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan jawab. Maliki yaumiddin. Tuhan balas. Tuhan balas. Dah? Dalam Sahihul Muslim bersabda oleh Nabi SAW dan menceritakan hadis ni tuan-tuan. Dan saya bagi sikit je lah. Saya bagi sikit. Nak banyak, insyaAllah dalam program ICS nanti kita belajar. Bagi tuan-tuan yang tak pernah attend ICS, kena attend NBS dahulu. Belajar betul-betul. Tak rugi, tak rugi. Dah? Allah Ta'ala menyebut, bila mana kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Tuhan jawab, Hamidani abdi. Kau dah puji aku. Oh, seronok. Pujian kan? Apakah kewajipan yang di situ? Puji Allah. Banyak ke puji lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Kau ulangi pujian lagi. Maliki yaumiddin. Yang ni penting. Di best ni. Bila kita baca Maliki yaumiddin, apa Tuhan jawab tuan-tuan? Kau telah menyerahkan masalah kau kepada aku. Kau telah menyerahkan apa yang kau perlukan kepada aku. Kau telah menyerahkan kehendakmu kepada aku. Kalau kita syarah begitu panjang lagi lah. Bermakna jelas daripada hadis ini tuan-tuan. Allah Ta'ala itu telah menyadarkan kepada kita satu kewajipan. Kita baca Fatihah cari fadilat. Sedangkan di sebalik Fatihah itu ada kewajipan. Apa dia? Tawakal. 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 Sebut buat tawakal tuan-tuan. InsyaAllah dalam ICS ni saya nak ajar satu ilmu yang power. Saya rasa saya tak pernah ajar lagi sebelum ni. Walaupun secara teorinya ada. Secara praktikalnya ada. Tapi kali ni saya nak combinekan pula praktikal dengan teori. Supaya dia boleh boom. Dia boleh pecahkan kepala otak tuan-tuan. Tuan-tuan baru jelas makna tawakal sebelum, tawakal semasa, tawakal selepas. Selama ni orang awam, kita buat tawakal selepas. Tapi kita lupa ada tawakal semasa, ada tawakal sebelum. Yang kita belajar dalam program interaktif cerita solat, tawakal semasa. Tapi kali ni tuan-tuan saya nak bagi all out. Meluap ni hati nak bagi macam-macam ni. Tapi saya risau juga kalau bagi semua takut cair otak saya lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah ICS pada kali ini minggu hadapan, saya nak bagi pula macam mana tawakal sebelum. Dan benda ni is very powerful. Allah Ta'ala sendiri dah buat dah benda ni. Allah Ta'ala dah buat secara praktikal. Macam mana contoh tawakal sebelum. Tuan-tuan tak buat lagi, tapi dah tawakal. Jadi apa yang saya nak sandarkan ialah, macam mana kita nak faham teguran Sayyidina Osman bin Affan tadi. Dia kata apa? Baca Fatihah tu kelebihan, tetapi beramal dengannya kewajipan. Apa yang perlu kita beramal? Antaranya Maliki yaumiddin. Ada kewajipannya di sebalik ayat itu. Bila Tuhan jawab sendiri, kau dah serahkan masalah kau kepada aku. Maknanya tawakal. Yang wajibnya tawakal. Okey, bila sebut kewajipan tawakal, selama ni kita bertawakal yang bagaimana? Adakah tawakal yang selepas? Itu orang awam. Sampai bila dah duduk level orang awam? Kalau tawakal yang sebelum, kita belajar dalam ICS. Kali ni saya nak upgradekan lagi. Kita nak belajar pula tawakal. Sebelum ni tawakal semasa yang kita belajar dalam program ICS. Kali ni muqaddimah interaktif cerita solat. Saya nak ajar tawakal sebelum. Dan benda ni is very powerful. Supaya apa? Supaya kita faham benda ni wajib. Wajib tuan-tuan. Wajib. Jelas ke jelas? Itu baru satu. Baru Fatihah. Belum lagi kita nak rungkai ayat-ayat yang lain. Dan cuba belajar love sikit tuan-tuan. Saya tengok love berterbangan. Dan supaya apa? FB kena block, tak boleh nak tag kawan-kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lisa hak itulah garam asam manisnya masin dakwah. Baginda Nabi SAW bukan sentiasa dapat peluang untuk berdakwah. Kadang-kadang disekat, kadang-kadang dibaling batu, kadang-kadang dibaling najis, kadang-kadang dipanah je Nabi. Itulah yang dikatakan asam garamnya dakwah. Waktu boleh buat sungguh-sungguh all out. Waktu tak boleh bersabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Terima kasih love yang dibelanjakan kepada saya. Baik, yang ketiga.
Wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu biha wal isti'dadu laha faridatun. Tulis poin yang ketiga. Apa dia? Menziarahi kubur itu satu kelebihan. Tak nafi. Menziarahi kubur itu satu kelebihan. Banyak manfaat, banyak penghasilan, banyak peringatan yang kita akan dapat daripada asbab menziarahi kubur. Tetapi ingat, wal isti'dadu laha, bersedia kamu membawa bekal ke atasnya, faridatun, kewajipan. Kewajipan. Kita ziarah kubur, tengok orang mati yang masuk dan keluar di dalamnya. Masuklah kubur, keluar daripada dunia. Ya, kelebihan. Tapi ingat tuan-tuan, adakah kita pernah bertanya pada diri kita, ya Allah, cukup ke bekal aku ni? Dia pergi dah. Yang tu pula hari tu pergi tengah-tengah semayang, tengah-tengah sujud. Yang tu pula pergi tengah-tengah tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita fikir kelebihan-kelebihan tu kita ambil, bagus. Tapi yang paling penting tanya diri, ya Allah, apa bekal yang aku nak bawa nanti kalau aku masuk besok? Apa bekal yang aku nak bawa nanti? 2 hari lepas, sahabat saya sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cuma dia dapat datuk, tu tahulah dia dapat datuk Seri. Padahal dulu kenal lah. Dulu mengaji Pondok Lanai, tuan-tuan. Ustaz Yusof ni mengaji Pondok Lanai. Saya biasalah dengan beliau dalam program umrah dan sebagainya. Sihat molek. Alhamdulillah. Baru ni Allah Ta'ala uji sekejap je kena kompilasi jantung. Tengah-tengah scroll Facebook terkejut. Saya terkejut. Dia telah kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ambil pendekatan. Ya Allah, dia pergi dah. Kita ingat kepada apa yang telah ditinggalkan itu bagus. Walhal, ya Allah, aku ni besok kalau aku pergi, apa bekal aku nak bawa? Ingat tuan-tuan, wal isti'dadu laha faridatun. Aku bersedia dengan bekal kewajipan. Bersedia dengan bekal kewajipan. Jelas? Dan akhir sekali yang keempat, wa'iyadatul maridi fadilatun wattikhazul wasiyati faridatun. Yang keempat apa dia? Dan melawat orang sakit itu satu keutamaan. Sedang berwasiat di kala sakit itu satu kewajipan. Dan akhir sekali yang keempat, kalau kita ada peluang lepas PKP nanti dapat ziarah orang yang tak sihat, ziarah orang sakit, ya, satu kelebihan. Tapi ingat tuan-tuan, berpesan-pesan dengan buat wasiat satu kewajipan. Bila sebut wasiat, jangan kalian fahami orang yang ada harta, ada saham, ada tanah, ada duit begitu banyak baru kena tulis wasiat. Kalau dia jenis papa ke dana, nak tulis wasiat apa? Lah, tulis 5 perkara ni wajib tulis wasiat. 5 perkara ni wajib tulis wasiat. Siapa yang tulis wajib tulis? Kalianlah sekarang. Jangan duk ziarah orang sakit. Bagus. Tapi ingat, berpesan-pesan dengan wasiat itu satu kewajipan. Ziarah satu kelebihan. Berpesan dengan wasiat satu kewajipan. Maknanya kalau boleh, sebelum nak mengingati orang yang lain, belajar ingat untuk diri sendiri dahulu. Satu. Waalaikumsalam Syafi'i Ramli. Atau yang kedua, dengan mengingati orang lain itu, memperingatkan diri kita sendiri. 2 teknik. Yang pertama, sebelum nak peringat orang lain, ingatkan diri kita dahulu, kita buat. Satu teknik. Atau, kalau ziarah orang sakit nanti, ingat dah, tulis, jangan lupa ni. Antara perkara-perkara yang perlu kalian sebut waktu ziarah orang mati, waktu ziarah orang sakit. Ini kewajipan, wajib ni. Tanya dia, dah tulis wasiat ke belum? Tanya. Dia akan jawab, kau nak sangat aku mati ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tanya kita, kau nak sangat aku mati ke? Suruh tulis wasiat ni. La, wasiat ni bukan berkait mati ke tak mati. Wasiat ini satu perkara, waktu hidup pun kena tulis wasiat. Sebab wasiat itu antaranya peringatan.
beri peringatan kepada kita. Apa dia? 5 perkara wajib tulis wasiat. Tinggal solat, tulis. Tinggal puasa, tulis wasiat. Berhutang, tulis wasiat. Bernazar, tulis wasiat. Bersumpah, tulis wasiat. Dah? Dia harta tak ada, adalah rumah. Usah kata rumah, tak ada rumah, duduk tepi jalan. Duduk tepi jalan. Gelandangan contoh. Wajib tulis wasiat. Tinggal semayang, wajib tulis wasiat. Supaya apa? Peringatan. Banyak lagi solat aku tak qada. Nak qada lah. Dah? Nak qada lah. Tinggal puasa. Wajib tulis wasiat. Buat satu buku. Tulis. Supaya apa? Bila dia mati besok. Dah? Buku tu sampai kepada anak-anak. Mak Allah. Mak ada 10 hari lagi tak qada. Anak-anak boleh tolong tak? Anak-anak boleh bantu tak? Mudah. Yang ketiga apa dia? Hutang. Wajib tulis wasiat. Sama ada orang berhutang kepada kita atau kita berhutang dengan orang. Tulis. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, bernazar. Kalau pernah bernazar, tulis. Takut terlupa. Kalau kita mati besok, anak kita baca buku tu, ni hari tu mak pernah bernazar lah. Tapi rasanya mak tak tunai lagi kot. Sebab tak perasan pun mak dah sembelih kambing. Dalam tu dia tulis. Kalau anakku besok dapat masuk pondok, aku nak sembelih kambing. Contoh. Dia pula baca buku tu. Rasa hari tu masuk pondok, mak tak buat apa-apa kenduri pun, mak lupa tu kot. Tu pentingnya tulis wasiat. Supaya anak boleh gugurkan kafarah. Jelas ke jelas ni? Anak besok boleh gugurkan kafarah. Nazar yang mak buat tadi. Dan yang kelima apa dia? Sumpah. Kalau bersumpah wajib tulis wasiat. Supaya mana-mana sumpah yang salah, mana-mana sumpah yang haram, mana-mana sumpah yang tak betul, kalau waktu kita dah belajar, kemudian kita boleh koreksi balik. Hari tu dah belajar lah. Ni rasanya sumpah ni salah ni aku buat ni. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Gugurkan kafarah. Kafarah sumpah 3. Merdekakan hamba. Berpuasa 3 hari. Atau memberi makan 10 orang miskin. Buat kenduri. Nampak? Supaya apa? Waktu hidup lagi kita selesaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan bila kita faham masalah wasiat ini, yang paling penting tu tuan, tulis di ruangan komen, tulis sahaja. Dan kalau waktu ziarah orang sakit, ya, pergi ziarah tu satu kelebihan. Tetapi antara kewajipan yang tidak perlu kita peringatkan kepada dia, tulis wasiat. Tulis wasiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi admin bantu ni, ada orang nak tanya ni. Dia nak join program interaktif Cinta Solat. Cuma maaf tuan-tuan, biasa ICS ni kami tak buka untuk orang yang tak pernah attend NBS. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, ICS ni agak ada highest level sikit. Kami galakkan tuan-tuan bermula dengan NBS, program nak baki solat. Bagi tuan-tuan yang rasa tak ada duit, tuan-tuan kami dah buat NBS dengan cara percuma. Mulakan dengan percuma dulu. Nanti tak payah sembang kata ustaz jual program. Tak payah sembang lah nanti kata ustaz memperdagangkan agama. Aku buat free pun hampa tak masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah buat bersih percuma. Ilmunya dapat. Maka bersungguhlah belajar. Sekurang-kurangnya kita jelas apa yang kita nak capai. Tapi kalau tuan-tuan still lagi nak masuk ICS, is okay, tak ada masalah. Tapi nasihat saya, kena polish nanti dengan NBS. Sebab NBS ni, dia reset minda. ICS, dia reset hati. Dua benda yang berbeza. Sebelum nak reset hati, otak kena reset dulu. Sebab hati takkan boleh reset, melainkan otak dulu. Itu basic dia. Basic dia. Jelas ke jelas? Jadi, apa saya nak sampaikan ialah, hari ni kalau ziarah orang sakit, contoh ada kawan kita bawa balik daripada hospital. Dia kata apa? Bawa balik daripada Serdang, contoh kan. Ingat dah. Antara benda yang tuan-tuan kena buat, kena tanya dalam kita ziarah orang sakit, dah tulis wasiat ke belum? Tu saja.
Ikutlah dia nak marah ke apa ke. Kau nak sangat aku mati ke? Bukan. Ini benda sunnah. Benda yang Sayyidina Osman sebut. Dia suruh ingatkan aku ingat kepada kau, tulis wasiat. Tuan-tuan, saya confident tuan-tuan Tuan-tuan buat benda ni sentiasa. Ziarah orang sakit, tanya dengan dia, dah tulis wasiat ke? Dah tulis wasiat ke? InsyaAllah, sampai satu masa, tuan-tuan akan sedar, aku pun tak buat lagi. Allahu Akbar. Maka, dalam perjalanan kita berdakwah kepada orang lain, hakikatnya tuan-tuan, kita menghidupkan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah hashtag Santapan Rohani. Allah Ta'ala memberi faham. Saya ulang balik tuan-tuan, berkawan dengan orang soleh, satu kelebihan. Ikut jejak langkah orang soleh, satu kewajipan. Membaca Al-Quran, satu kelebihan. Mengikut apa yang dikatakan Al-Quran, satu kewajipan. Ziarah kubur, satu kelebihan. Bersedia untuk masuk dalam kubur, satu kewajipan. Dan yang keempat, menziarahi orang sakit, satu kelebihan. Tapi ingat, berpesan-pesan dengan berwasiat, satu kewajipan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bila kita dapat rahsia ini, kita akan sentiasa amalkan dan kita tahu mana yang wajib, mana yang lebih. Jangan semata-mata mengejar kelebihan tetapi kita lupa berkenaan kewajipan. Ma'asalamah wal liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada NBS percuma. Daftar tuan-tuan, easy.la/NBS free. Besok belajar. Mudah-mudahan dengan NBS percuma yang kami sediakan bagi tuan-tuan, ada ilmu yang dapat tulis, kita faham macam mana kita nak bermula mengorak langkah dalam nak memperbaiki kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Dan terima kasih semua yang belajar star.